Saya rasa 4 teras penting bajet yang akan kita bentangkan daripada pengamatan saya, sebab saya tidak melihat secara detail mana atau apa bajet itu. Tapi saya boleh menyatakan dengan memahami situasi global hari ini dan juga dunia serta keperluan negara, saya rasa ada 4 teras yang paling utama bajet itu kita kena tumpu, yang akan memperincikan segala keperluan-keperluannya. Pertama ialah bajet yang menyelamatkan nyawa manusia. Ini paling besar. Bajet yang kita kata bajet yang paling besar yang menjadi kita punya tumpuan pada sesi kali ini, iaitu bajet yang menyelamatkan nyawa, kerana ia adalah berkenaan dengan nyawa manusia, dan kita tahu COVID telah memakan kita panggil nyawa yang tinggi, kadar nyawa yang tinggi. Dan dalam kita menentukan bajet kali ini, saya yakin dari sudut kita kata keperluan, kita memerlukan bajet yang menumpukan kepada nyawa manusia. Okay? Saving lives. This is so important that dalam apa perincian itu, keperluan untuk save life perlu diberikan keutamaan, dan saya kira paling utama kementerian yang akan menerima bajet yang besar dalam melihat keperluan saving life ini adalah Kementerian Kesihatan. Ya, sebab itu Kementerian Kesihatan saya yakin akan menerima bajet yang besar dan akan memastikan asas saving life ini melalui test, melalui tracing yang lebih berkesan, dan lebih utama ialah melalui memberikan kepada petugas-petugas dan pekerja-pekerja di frontliners untuk melaksanakan tugas mereka dengan jaminan bukan sahaja mereka menyelamatkan nyawa, tapi nyawa mereka pun perlu diselamatkan. Dan ini boleh dibuat dengan memperbanyakkan kesukarelaan dalam membantu frontliners ini. Maka dengan itu saya rasa bajet untuk save life ataupun menyelamatkan nyawa ini adalah kita panggil satu keperluan yang sangat-sangat utama. Okey, save life, bajet yang save life. Saya yakin bajet ini bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia akan tertumpu. So, tentulah negara-negara besar seperti Amerika, seperti China, mereka menggunakan save life ini dengan membanyakkan testing, massive testing. Ini termasuk juga save life dengan memastikan penguatkuasaan SOP itu lebih berkesan, dan ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan rakyat kepada penguatkuasaan ini, dengan semua pihak kena follow SOP yang ketat. Dan mungkin ada yang mencadangkan satu keperluan untuk meningkatkan lagi penguatkuasaan denda kepada mereka yang telah melanggar SOP. So perkara-perkara ini saya rasa memerlukan bajet yang menumpu kepada saving life is the most and utmost important, selain daripada vaksin yang perlu ditemui dan mencari juga research untuk mendapat vaksin yang terbaik, tapi pada waktu yang sama juga menyelamatkan nyawa dari sudut SOP dipertingkatkan, penjarakan sosial dengan kesedaran-kesedaran yang kempen-kempen yang lebih agresif, termasuklah juga penguatkuasaan. So saving life, dan saya rasa at the forefront of this budget, Kementerian Kesihatan lah yang akan mendapat bajet yang terbesar dalam melaksanakan tugas-tugas saving life ini. Kedua, sebagaimana yang kita sedia maklum, apa yang kita cakap selalu dalam isu krisis pandemik ini ialah krisis pandemik, tapi pada waktu yang sama ialah ekonomi rakyat. Sebab once pandemik telah tak terkawal kerana kegagalan kita untuk ada tindakan-tindakan yang berkesan, maka
ia akan menyebabkan ekonomi itu dipaksa tutup kerana telah merebaknya COVID. Dalam hal ini, bila ekonomi tertutup, kita jarang atau kita gagal untuk mengawal keadaan, maka bila ekonomi tertutup, ini akan memberi kesan recession. Ini akan memberi kesan kemelesetan ekonomi aktiviti rakyat tertutup, dan dia akan menyebabkan ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang akan menganggur, dan dalam suasana yang sukar ini pendapatan mereka juga akan terjejas. So perkara-perkara tersebut bagi saya ciri bajet yang akan dibentangkan nanti. Kalau saya akan berbahas, saya akan mempertahankan ciri kedua ini, iaitu reduce impact of recession, iaitu mengurangkan impak daripada semua ini kepada orang kata cushionkan impak ini supaya tidak berlaku orang kata satu kejutan. Dan ini boleh dibuat dan sudah pun dibuat sebenarnya pada rangsangan yang pertama dulu dalam konteks reduce impact of recession, seperti isu-isu yang menyebabkan contohnya hutang bank. Sebab tu kami daripada pertemuan dengan Menteri Kewangan sebentar tadi, kita telah pun memberi cadangan supaya moratorium bank dilanjutkan hingga 31 Mac 2021 supaya ada jangka panjang yang kita panggil impact after COVID, impact krisis COVID yang dikatakan akan lebih teruk pada awal 2021 atau di hujung tahun 2020. Impact dia, kita lanjutkan moratorium itu supaya ada kelegaan bagi pihak peminjam-peminjam, di mana kerjasama dengan bank sangat-sangat diperlukan untuk meringankan beban kepada rakyat yang tertanggung hasil daripada hilang pekerjaan, tak cukup untuk bayar dan sebagainya. So moratorium dilanjutkan. Dan ini sangat-sangat diperlukan. Begitu juga di dalam konteks impact recession ini, kita memerlukan ekonomi itu bukan sahaja menggerakkan ekonomi, tapi membantu yang dah ada kerja ni supaya mereka tidak dibuang. Dan inilah kita menyokong juga lanjutan subsidi gaji, wages subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada majikan-majikan agar mereka dikekalkan dan tidak dibuangkan dengan kerajaan membantu memberi subsidi gaji kepada majikan-majikan ini. So ini juga adalah kita minta supaya dilanjutkan kepada 31 Mac supaya tidak berhenti kerajaan terus memberi subsidi gaji kepada pekerja-pekerja yang sangat-sangat teruk terjejas di sektor swasta apabila berlakunya krisis COVID ini. So ini memerlukan satu bilangan yang besar. Seterusnya, itu yang kedua, iaitu pertama, bajet menyelamatkan nyawa. Kedua, bajet untuk mengurangkan kemelesetan. Dan yang ketiga ialah menjana ke perkembangan ekonomi. Menjana perkembangan ekonomi ataupun revive growth. Dan ini boleh dibuat dengan penciptaan kerja, mencipta lebih banyak pekerjaan. Dan untuk revive growth ini, satu aspek yang sangat-sangat utama dalam bajet yang akan datang ialah kita kena memastikan projek-projek infrastruktur rakyat, sekolah, jalan raya, pusat-pusat khidmat tertentu dari kerajaan yang ada kepentingan rakyat perlu kita letakkan sebagai satu growth, di mana dengan adanya projek-projek ini berjalan, dia akan mencipta perbelanjaan kita kepada projek ini akan mencipta ruang untuk bekerja, ruang untuk ada orang bekerja, buka cipta ruang-ruang baru, ekonomi atas talian, contohnya ekonomi low touch ekonomi, kurang sentuhan, ekonomi yang tak banyak berinteraksi tapi banyak menggunakan platform-platform digital dan sebagainya, akan create ruang-ruang yang mana ada peluang-peluang kepada swasta untuk menjana dia punya bisnes dan sebagainya.
melihat ke semua ini, dia akan memastikan ada, orang kata, perkembangan. Kita tahu perkembangan ekonomi akan menjadi meleset, tapi dengan kita revive growth ini, kita mengharapkan tumpuan diberi kepada sektor-sektor swasta dengan projek-projek yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan akhirnya job creation. Saya rasa ini diulang beberapa kali. Diulang beberapa kali job creation, iaitu penciptaan kerja supaya ada kerja. Dan tadi saya kata bila ada growth dari segi kerajaan menyuntik projek-projek yang perlu untuk kita segerakan dan satu keperluan jangka panjang, maka ini sendiri akan membentuk peluang-peluang pekerjaan daripada sejuta yang dicipta atau dibelanjakan dalam infra yang biasa, akan memberi peluang kepada beratus orang untuk bekerja. Kalau kita tumpu kepada projek-projek yang lebih bersifat kita panggil digital, lebih yang memberikan infra digital, ya, kepada akses kepada rakyat secara digital, ini juga akan membuka ruang kepada apa kita kata pekerjaan yang lebih lagi. Dan saya juga ingin mencadangkan supaya kita tertumpu juga kepada green economy. Green economy yang akan memastikan kita kata sustainable economy, sustainable growth, perkembangan secara sustainable yang akhirnya akan apa kita kata jangka panjang akan membentuk satu realiti baru, ekonomi yang hijau, ekonomi low carbon, ya, ekonomi yang mesra alam. Dan ini sekaligus saya rasa peluang sangat baik untuk kita menggunakan peluang ini bagi kita mengambil peluang bajet ini. Ya, tuan-tuan, ambil peluang bajet ini untuk apa? Kita gunakan peluang bajet ini untuk create opportunity atau mencipta peluang baru ekonomi yang kita menjurus kepada peluang ekonomi yang sustainable, lestari, di mana ciri-cirinya itu tidak menjejaskan alam sekitar, tidak menjejaskan keperluan resources kita, kerana ianya akan membantu ataupun ia memberi ruang untuk kita mencipta satu peluang baru dalam all together secara menyeluruh melihat apa sebenarnya kita kata peluang yang ada pada hari ini. Walaupun ianya satu krisis, tetapi peluang ini boleh kita cipta untuk memastikan kita dapat membuat satu yang baru dan meninggalkan cara lama berfikir dengan bajet ini adalah peluang untuk kita melihat dan menerokai post-COVID, masa depan yang saya amat yakin dan saya percaya dan saya akan perjuangkan dan saya meyakini yang selama ini, iaitu Sustainable Development Goals, iaitu untuk mencapai pembangunan lestari yang akan memberikan lagi kebaikan untuk masa depan generasi, baik dari segi kesihatan, baik dari segi resource, sumber-sumber, baik dari segi kita memastikan tanggungjawab kita menyesuaikan dengan climate change, perubahan alam dan alam sekitar dan sebagainya. So, perkara-perkara ini saya rasa saya kongsi dalam live saya dengan tuan-tuan yang sudi untuk masuk di dalam live ini supaya dapatlah menggambarkan, ya. Anda tidak boleh memikirkan bajet ini suruh semua sokong sebab kita langgarkan. Saya rasa itu tidak mengambil peluang di sebalik krisis, ya. Point saya tolong ambil, ambil catatan point saya. Di sebalik krisis ada peluang. Itu point saya. Di sebalik krisis ada peluang untuk kita mencipta satu perspektif baru dari sudut ekonomi, sosial, undang-undang, pentadbiran kerajaan, ketelusan pentadbiran kerajaan dan budaya. Inilah peluang terbesar yang kita kena ambil. Jadi kita tak boleh bermudah hanya mengatakan, okey, oleh kerana bajet ini bajet krisis, sokong sajalah. Saya rasa itu tidak menguntungkan negara pun.
Ya, itu tidak menguntungkan negara. Yang hanya kita perlu memikirkan macam mana bajet ini boleh menjadi lebih baik dan melihat ia sebagai satu peluang untuk mungkin kita boleh melonjak ke hadapan. Dan saya meyakini kehadapan ini SDG ataupun pembangunan lestari adalah merupakan platform utama peluang yang ada hari ini dengan krisis COVID yang ada hari ini, dan kesan negatif yang telah ditinggalkan kepada kita ini memberi peluang untuk kita, memberi ruang untuk kita supaya ke depan ini kita bina ekonomi kita bina growth. Ya, pembangunan negara tak boleh dengan cara dulu dah. Hanya dengan melihat growth dari segi numbers sahaja, tapi tidak melihat growth dari segi sustainability ataupun kelestarian yang mana memerlukan kita tumpu kepada ekonomi-ekonomi yang low carbon, ekonomi-ekonomi green, hijau, dan ekonomi-ekonomi yang mesra alam. Dan ini akan memerlukan pemikiran yang akan memastikan bajet itu tidak lari daripada keperluan. Itu pandangan saya. Kalau tuan-tuan lihat masa depan kita daripada krisis COVID yang kita lalui dan krisis politik yang kita sedang lalui, kita boleh rumuskan bahawa sebenarnya bajet ini adalah peluang yang sangat terbaik untuk kita redo, kita buat semula.